أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 57, baris yang kedua daripada atas. Surat 57, baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang afdal daripada anbiya, yang afdal daripada anbiya, dan wajib kita i'tiqad, dan wajib kita i'tiqad bahawasanya yang afdal, yang paling lebih segala makhluk ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib kita i'tiqad bahawasanya yang afdal, yang paling lebih segala makhluk daripada sekalian makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling afdal ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah pandangan ijma' ulama. Pandangan ijma' ulama, Nabi lah yang paling afdal sekali di kalangan sekalian makhluk Allah, termasuk malaikat. Ijma' ulama menyatakan bahawa Nabi yang paling afdal sekali. Walaupun ada pandangan, contohnya pandangan Imam Zamakhsyari, tuang kitab Tafsir Kasyaf, yang mana Imam Zamakhsyari ini asalnya Mu'tazilah, kemudian bertaubah kepada pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi pandangan Imam Zamakhsyari yang paling afdal adalah Jibril alaihi salam. Jibril lebih afdal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pandangan Imam Zamakhsyari, itu tidak diiktibarkan, tidak diambil kira. Jadi ulama tetap menyatakan bahawa ijma' ulama, selebih-lebih makhluk Allah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lah selebih-lebih makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari segi pangkat kedudukan, Nabi yang paling lebih sekali. Dari segi rupa suara, Nabi yang paling lebih sekali. Nabi Yusuf paling comel, paling handsome. Nabi Daud yang paling sedap suara. Yang paling comel adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling sedap suara adalah suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling afdal daripada segala segi. Tapi kenapa tidak berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang berlaku kepada Nabi Yusuf alaihi salam, yang kita maklum isteri-isteri pembesar melihat Nabi Yusuf AS tak sedar
terpotong jari. Tapi tidak berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak masyhur pula di kalangan orang kafir Quraisy, di kalangan puak Quraisynya, Nabi ni orang yang comel, tak masyhur, tak timbul. Yang timbulnya Al-Amin, Nabi ni orang yang amanah, orang kepercayaan. Tak timbul pun Nabi orang paling comel. Jadi tak timbul fitnah. Tidak timbul fitnah sebagaimana fitnah pada masa Nabi Yusuf AS, kerana orang tidak boleh memandang lama akan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana akan timbul haibah, akan timbul gerun. Maka tak timbul fitnah lah. Sebab orang perempuan macam tu tidak boleh melihat lama akan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita ni belum lagi Nabi dilantik menjadi Nabi umur 40. Tapi makna Tuhan jadi dah di Nabi ni kehaibatan dia. Makna orang memang cukup malu, cukup hormat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang orang gerung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak melihat muka Nabi, nak tatap muka Nabi lama-lama, yang akan menimbulkan fitnah sebagaimana yang berlaku pada Nabi Yusuf AS, tidak berlaku kepada Nabi. Sebab orang tidak boleh tatap lama muka Nabi, kerana akan timbul gerung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian timbul masyhurnya di kalangan orang Mekah ni Nabi Al-Amin. Sebab yang orang Mekah kira adalah perangai akhlak, bukan kira kepada rupa. Orang Mekah kira orang hak mana lebih ni bukan kira pada rupa, kira kepada perangai, kira kepada akhlak. Maka timbullah perangai Nabi, akhlak Nabi ni yang comel, maka digelar dengan Al-Amin. Rupa comel tak timbul sebab itu bukan perkiraan orang Arab. Dikira kepada akhlak dan perangai. Kita macam mana nak kira seseorang tu lebih, kira daripada apa? Kira kepada rupa, kira kepada akhlak. Kadang-kadang kita ni kira kepada harta benda. Rupa tak kira, rupa tak comel tak apa. Akhlak tak kira. Hak kiranya harta benda banyak. Gitu kali tau. Kira harta benda. Jadi orang Quraisy ni dikira kepada akhlak perangai. Masyhur Nabi Al-Amin. Tak timbullah Nabi orang yang paling comel, tapi Nabi lah yang paling afdal, yang paling lebih daripada segala segi, daripada segala sudut. Bukan hanya dari sudut pangkat kerasulan, pangkat kenabian, Nabi yang paling afdal, bahkan dari segi Nabi lah yang paling afdal. Kemudian selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa, kemudian Nabi Nuh. Dan lima ini dinamakan dia, akan lima ni ulul azmi, erti yang banyak sabar dan menanggung kesusahan yang banyak daripada anbiya, daripada aniayai oleh kaum mereka itu. Hak susunan siapa yang afdal di kalangan para rasul, ni susunan dia. Wajib kita berpegang Nabi yang pertama, Nabi Ibrahim AS yang kedua, Nabi Musa AS yang ketiga kalimullah, Nabi Isa AS yang keempat, dan Nuh alaihi salam yang kelima. Ia digelar sebagai ulul azmi. Di selepas Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salam. Selepas dia Nabi kita. Turun dari Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam. Ini dia punya turutan dia. Ini dia punya turutan dia. Lepas daripada lima ni, kemudian rasul-rasul yang lain, kemudian nabi-nabi yang bukan rasul, serta berlebih kurang martabat mereka itu
di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kemudian rasul-rasul yang lain ni dimulai dengan hak baki lagi rasul 20 orang. Hak baki lagi rasul 20 orang. Hak wajib kita imani terdahulunya secara tafsil. Sekarang hak 5 ulul azmi, susunan dia, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Kemudian rasul-rasul yang lain. Rasul-rasul lain ni ramai, 313 masyhurnya, ataupun 314 ataupun 315. Walaupun pandangan yang tahqiqnya jangan letak bilangan ramai mana rasul, cuma setakat beriman ramai rasul, jangan letak jumlah. Tapi kita masyhurnya 313. Kemudian rasul-rasul lain bukan 313 tu, dimulai dengan rasul hak 20 orang dulu. Dimulai dengan hak rasul 20 orang. Hak wajib kita imani atas jalan tafsil 25 orang. Barulah turun kepada baki lagi rasul-rasul yang lain. Cuma rasul lagi baki 20 orang. Hak ni tidak boleh letak dia punya martabat. Yang ke-6 mana, yang ke-7 mana, yang ke-25 nya hak mana. Hak ni tidak dibenarkan. Yang letak susunannya hanya setakat ulul azmi yang 5 sahaja. Yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi musallatu wassalam. Hak tu boleh letak nombor. Hak 5 tu letak nombor. Yang pertama sampai yang kelima. Yang ke-6 sampai ke yang 25, hak tu tak boleh letak nombor. Jadi antara rasul 20 orang tu, hak baki daripada 5 daripada 25 orang tu, hak tu berlebih kurang martabat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia gitu. Tapi sebelum nak kepada rasul-rasul yang lain, pergi dulu pada hak rasul 20 orang. Tetapi bukan bererti bila kita berpegang rasul Nabi SAW yang pertama, nabi-nabi yang lain ulul azmi, bukan bererti nabi-nabi rasul lain ni kurang, bukan. Sebab itulah Nabi SAW bersabda, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. La tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Jangan Nabi kata engkau lebihkan aku atas Nabi Yunus alaihi salam. Nabi kata jangan kamu lebihkan aku. Kan ni kita kata Nabi yang paling lebih. Tu Nabi larang tu. Jangan kamu lebihkan aku. La tufaddilu bainal anbiya. Nabi kata jangan engkau berlebih kurang antara nabi-nabi. Hak ni Nabi larang jangan melebihkan daku ni atas Nabi Yunus ni, dengan bahawa kita melekeh merendahkan Nabi Yunus AS. Pada hakikatnya memang Nabi yang paling lebih, tapi janganlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah hak paling nombor 1, hak Nabi lain. Jangan gitu. Sebab ni Nabi Rasul ni. Lepas tu hak tu Nabi larang. La tufaddilu bainal anbiya, itu Nabi larang. Jangan kau buat lebih di antara nabi-nabi ni, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Jangan, dengan bahawa kita memperlekehkan, mengurangkan hak Nabi Rasul yang lain. Hak tu yang Nabi larang. Kemudian Nabi sebut pula atas Nabi Yunus alaihissalam. Kenapa? La tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Jangan engkau lebihkan daku atas Nabi Yunus alaihissalam. Kenapa Nabi sebut Nabi Yunus alaihissalam? Sebab Nabi SAW Mi'raj sampai ke langit yang ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Nabi Yunus alaihissalam ditelang oleh ikan nun sampai ke dasar lautan. Ada ni? Nabi SAW naik ke langit yang ke-7 sampai Sidratul Muntaha.
Nabi Yunus AS bukan naik, ditelan oleh ikan nun sampai ke dasar laut. Jadi tengok Nabi tu sampai Sidratul Muntaha. Nabi Yunus ditelan oleh ikan nun, dibawa sampai ke sebut dasar laut lah. Kita nak sebut patak laut jadi susah pula jadinya. Kita kalau sebut kok patak laut lah. Tapi sebut pantak ni kok orang faham kok lain pula lah. Kita katakan ni patak lah gitu. Ikan nun telan Nabi Yunus AS, kemudian turun sampai ke patak laut. Patak ni dasar lah. Tapi orang luar ni patak ni punggung no. Kan kita kan patak kuali, kalau kita patak kuali ni bawah tu nah. Mana apa ni? Dasar. Jadi Nabi naik ke atas sampai Sidratul Muntaha ada kursi. Nabi Yunus AS turun ke dasar laut. Lepas tu Nabi itlaqkan Nabi Yunus AS. Jangan engkau lebihkan daku atas Nabi Yunus AS dengan bahawa sampai peringkat memperlekehkan. Hak tu ambil larang. Tapi pada hakikat memanglah Nabi yang paling lebih sekali. Nabi SAW bersabda, ana akramul awwalina wal akhirina ala Allah wala fakhra. Aku yang paling mulia di kalangan orang terdahulu dan orang yang kemudian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku yang paling mulia, Nabi kata. Memang pada hakikatnya Nabi lah yang paling lebih sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, ijma' ulama. Yang Nabi larang melebihkan Nabi kepada Nabi yang lain tu kalau sampai peringkat nak merendah-rendahkan, nak mengkurangkan akan kedudukan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang lain. Jadi susunah ulul azmi itu kena ingatlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Sesah 5 orang tu turun kepada lagi baki rasul hak 20 orang, cukup 25 orang rasul yang wajib kita imani atas jalan tafsil. Cuma baki 20 tu tak boleh nak letak nombor. Lepas daripada rasul hak 20 tu boleh turun kepada rasul-rasul yang lain. Boleh turun kepada rasul-rasul yang lain. Kemudian nabi-nabi yang bukan rasul. Hak semua sekali nabi-nabinya yang masyhur kitanya adalah 124,000 orang. 124,000 orang. Turun kepada nabi-nabi yang lain. Kemudian serta berlebih kurang martabat mereka itu martabat rasul-rasul yang lain dan juga martabat nabi-nabi yang bukan rasul berlebih kurang martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habis nabi rasul selesai. Kemudian ketua-ketua malaikat diketuai dengan malaikat yang 4 tu. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Hak bicara dahulu. Ketua tu malaikat yang 4, walau turun kepada hak malaikat yang 6 lagi tu. Sebab malaikat yang 6 pula mengetuai pula. Mengetuai pula hak malaikat lagi hak 6 jadi 10 malaikat yang kita hafal tu. Tapi dimulai dengan ketua-ketua malaikat yang 4. Diketuai dengan ketua-ketua malaikat yang 4. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kemudian ketua-ketua malaikat ni hak paling afdal, hak nombor 1 adalah Jibril alaihissalam. Itu atas pandangan muktamad. Walaupun ada menyatakan Mikail hak nombor 1, Jibril hak nombor 2. Pandangan muktamad Jibril hak nombor 1 di kalangan ketua malaikat yang 4. Kemudian pergi pada ketua malaikat yang lagi 6 tu.
Kemudian daripada ketua-ketua malaikah ni yang tinggal segala malaikah. Kemudian yang tinggal, yang baki daripada segala malaikah, makhluk Allah yang paling banyak sekali. Jadi lepas daripada nabi-nabi sekalian habis, yang paling afdal di sisi Allah, yang paling lebih di sisi Allah adalah ketua malaikah yang 4. Kemudian baki lagi malaikah yang 6. Kemudian barulah turun kepada yang tinggal, yang baki daripada segala malaikah, makhluk Allah yang paling banyak sekali. Habis malaikah, kemudian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlebih kurang pula segala martabat mereka itu, segala kedudukan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selepas daripada sekian nabi-nabi, turun pada ketua malaikah, kena turun kepada malaikah hak baki makhluk Allah yang paling banyak. Habis malaikah, bola turun kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hak pandangan Imam Asy'ari. Ini pandangan yang dhaif. Ini bukan pandangan yang muktamad. Ini bukan pandangan yang muktamad. Pandangan yang muktamad, selepas daripada ketua-ketua malaikah, turun kepada auliyaul bashar dipanggil. Selepas daripada nabi-nabi, macam dalam kitab ni, lepas dari nabi-nabi pergi kepada ru'asaul malaikah, dipanggil ketua-ketua malaikah. Lepas habis ketua malaikah, turun kepada hak baki malaikah ramai-ramai, selalu dah. Boleh pindah kepada sahabat Nabi, berlebih kurang pula martabat di sisi Allah di kalangan sahabat Nabi. Dia akan cerita di bawah tu. Sama mana kau sahabat paling lebih sekali, dia akan cerita di bawah tu. Tapi maknanya sahabat ni lepas daripada malaikah biasa, dia panggil awamul malaikah, dia panggil awamul malaikah. Kenapa awamul malaikah? Malaikah hak ramai-ramai tu, malaikah hak banyak-banyak, malaikah hak ramai-ramai, malaikah hak banyak-banyak. Jadi malaikah hak ramai-ramai ni dah kita ni lebih afdal martabat kedudukan di sisi Allah nak banding dengan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk saya nak baca radhiyallahu anhu. Ini dalam kitab ni. Ini pandangan Asy'ariyah, ini pandangan yang dhaif. Pandangan muktamad, pandangan Maturidiyah, selepas daripada ketua malaikah, bukan turun kepada awamul malaikah, tidak. Hak malaikah ramai-ramai, tidak. Diturun kepada auliyaul bashar, dipanggil auliyaul bashar, wali-wali di kalangan manusia. Aulia ni kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, yang direntuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aulia, man wali Allah, mereka yang dijaga, dikawal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lepas beru'asaul malaikah, turun kepada auliyaul bashar, manusia di kekasih Allah di kalangan para-para manusia, dimulai dengan para-para sahabat, turun kepada para-para tabi'in, turun kepada para-para wali, habis para-para aulia semua sekali, barulah turun kepada yang baki daripada segala malaikah, dipanggil awamul malaikah. Itu pandangan yang pertama. Kenapa ada perbezaan? Hak dalam kitab kita ni selesailah ulul azmi yang 5, selesai susunan dia. Kemudian turun kepada rasul, hak lagi baki 20 orang, cukup 25 rasul semua sekali yang wajib kita imani atas jalan tafsil. Habis rasul 20 orang tu, turun pada rasul-rasul baki yang lain yang mencukupkan bilangan 313 orang.
Habis Rasul 313 orang, turun kepada Nabi-Nabi yang bukan Rasul. Yang mana Nabi sekaliannya, termasuk yang jadi Rasul adalah 124,000 orang. Masyhur kita begitu. Habis dah Nabi-Nabi, 124,000 orang. Siapa yang paling afdal, yang paling lebih di sisi Allah martabat? Ketua-ketua malaikah, ru'asaul malaikah, ketua-ketua malaikah. Betul tu? Tu sama situ. Lepas ketua malaikah ni pula ni, ini akhirlah ni. Kalau dalam kitab kita ni, lepas ketua malaikah, kemudian yang tinggal segala malaikah, yang baki daripada segala malaikah, makhluk Allah yang paling banyak sekali. Jadi lepas ada ketua malaikah ni, turun kepada awamul malaikah dipanggil. Malaikah-malaikah hak kebanyakan tu. Baru turun kepada sahabat Nabi, auliaul bashar, manusia di kalangan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira malaikah makhluk Allah yang paling banyak ni lebih afdal di sisi Allah nak banding dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau kita ni mana hak lepas daripada ketua malaikah, dimulai dengan ketua malaikah yang 4, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, kemudian ketua malaikah yang lain. Sebab muka nakir itu di ketua malaikah yang tanya di alam barzah. Ketua malaikah, kaki tangan dia banyak lah. Macam juga malaikat Israel yang cabut nyawa. Bukan satu malaikat. Malaikat Israel itu ketua malaikat yang tugasnya cabut nyawa. Kaki tangan kepada Israel ni ramai lah. Ada kata Israel seorang je yang mematikan. Lepas tu setiap saat berapa ribu mati. Oh, dah Israel besar. Ada pula orang gitu. Sekarang setiap saat satu dunia, jauh-jauh antara seorang-seorang tu berapa orang mati. Kita letaklah ribuan orang mati pada satu saat. Pada satu saat ribuan orang mati, satu dunia jauh-jauh. Jadi malaikat Israel seorang je cabut nyawa. Lepas tu dah ke tak, sempat ke tak, Israel besar, sempat lah. Ada menyatakan, tidak, Israel itu ketua. Lepas tu yang ditugaskan cabut nyawa, kaki tangan dia lah pulaknya. Pada ni ada satu pandangan, tidak lah, Israel lah. Itulah timbul persoalan tu. Israel seorang, panggil seorang juga tau. Tu malaikat tak boleh panggil seorang. Bukan orang ni, tapi panggil seorang lah. Kau panggil mana? Satu, panggil seorang. Itulah pelik bunyi tau. Dia sebut seorang ni, kadang-kadang dalam kitab Allah disebut seorang. Seorang. Itu dipanggil diqul ibarah, sempit ayat. Kadang cakap, Allah seorang je yang buat. Allah seorang? Allah orang ke? Bukan gitu. Dipanggil diqul ibarah, sempit ayat. Tiba-tiba semua sekali ni Allah seorang je buat. Kalau sebut Allah seorang je buat, jadi Allah ni orang. Tak, bukan orang. Tapi kenapa kata seorang? Ni semua perkara ni Allah seorang je buat. Kita terkadang tulis seumpama tu, makna Allah ni orang, bukan. Tapi kenapa sebut seorang? Diqul ibarah dia panggil. Tapi kena elokkanlah, takut orang dengar kan pelik kan. Jadi timbul kesamaran tak boleh pula. Tapi kalau malaikat kita kata seorang, okey je dah. Israel seorang dia cabut nyawa. Dah setiap saat ribuan mati, dah Israel seorang pun dah dia besar. Tak apa dah malaikat sebut seorang. Allah Ta'ala sebut seorang tu pun tak salah. Dia panggil diqul ibarah. Kita jangan cepat-cepat sangat. Tapi kena jagalah perkataan tu. Timbul kesamaran jadi berdosa pula. Walaupun betul sekalipun.
Kena jaga pula. Tapi kalau siapa ke tahap kata Allah perlu rejak buat langit dan bumi. Oh, manusia pandai-pandai pula nak reka hukum sendiri. Tak mau pakai hukum Allah. Allah ni perlu rejak buat langit dan bumi. Allah perlu rejak. Ni orang cakap apa ni? Jangan cakap gitu. Adakah dia berpegang Allah tubuh macam kita perlu rejak? Tak mungkin. Mana mungkin berpegang begitu. Tapi itu cerita Allah perlu rejak. Nak cerita Allah buat belaka ni langit bumi ni. Sampai masa hukum Allah tak mau pakai, nak ukur sendiri. Pandai benar. Maksud dia gitulah. Allah perlu rejak buat langit bumi. Padahal kita ni pandai-pandai nak hukum sendiri, tak mau pakai hukum Allah. Tapi guna ayat tu nah. Allah perlu rejak buat langit bumi. Peluh ni apa benda ayat ni? Kalau kesambaran tu haram. Tapi adakah seseorang yang bercakap seumpama tu berpegang Allah ada body tubuh macam kita, perlu rejak? Mustahil berpegang seumpama tu. Orang Islam tidak akan berpegang seumpama tu. Tapi kenapa guna ayat Allah perlu rejak? Nak ceritanya Allah buat belaka ni. Betul lah. Tapi jangan kata perlu rejak gitu. Tapi kalau sebut Allah seorang, itu memang ada dalam kitab. Dia panggil dikul ibarah. Kita yang cepat-cepat nak menyalahkan. Tapi kalau malaikat, dah tak salah lah. Sebut malaikat seorang, memang malaikat ni bukan orang. Malaikat. Orang. Lepas tu sebut kata seorang, satu. Jadi sekarang ni, yang mematikan manusia setiap saat dalam satu dunia ni, ribuan yang mati setiap saat. Lepas tu, Israel seorang je. Israel seorang je sebab dia besar. Satu pandangan tidak. Itu ketua Israel. Kaki tangan ramai. Sama dengan muka nakir. Kaki tangan dia ramai dah. Gitu. Jadi hak bezanya yang afdal di kalangan malaikah ni, ketua malaikah dengan hak tinggal segala malaikah, hak baki. Hak dipanggil awamul malaikah dalam kitab ni. Baru turun kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini bukan pandangan yang muktamad. Ini bukan pandangan yang muktamad. Pandangan muktamadnya selepas daripada nabi-nabi sekalian tu 124,000 orang turun kepada kepala malaikah. Berarti setakat tu turun kepada auliyaul bashar. Kekasih Allah di kalangan manusia dimulai dengan sahabah. Sahabah pula dimulai dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia akan cerita di bawah. Kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali. Kemudian turun kepada baki sahabat yang 6 yang dikhabar gembira dengan wajibnya syurga. Lepas turun pada sahabat-sahabat yang menyertai peperangan Badar, yang menyertai peperangan Uhud, yang menyertai penyajian Hudaibiyah. Dia banyak pula sahabat tu sendiri pula, dia ada berlebih kurang. Dia ada berlebih kurang di kalangan sahabat tu pula. Dia sahabat yang lebih ni sahabat yang sembahyang sampailah kepada bertukarnya qiblah daripada Baitul Maqdis kepada Baitillah. Ni sampai ke hak kiblatain, itulah dua kiblat. Kan Nabi duduk di Mekah. Nabi sembahyang menghadap Kaabah dan straight juga menghadap Baitul Maqdis. Mana menghadap Baitul Maqdis, tapi Nabi akan menghadap Kaabah kemudian terus pada Baitul Maqdis. Sampai di Madinah, arah Baitul Maqdis dengan arah Kaabah sudah arah yang lain. Bila Nabi menghadap Baitul Maqdis, berarti Nabi menghadap Masjidil Aqsa, berarti Nabi sudah tidak menghadap Kaabah. Duk Mekah tak apa, menghadap Masjidil Aqsa masih lagi menghadap Kaabah. Semayang sebelum Kaabah, menghadap Kaabah dan menghadap Masjidil Aqsa. Bila pergi Madinah, jadi arah yang lain. Lepas tu turunlah
ayat yang memerintahkan supaya memaling kiblat daripada Baitul Maqdis kepada Baitillah. Jadi sahabat yang sembahyang sempat sembahyang dengan Nabi sampai ke sahabat yang sembahyang sampai ke balik kepada kiblat Baitillah. Tu sahabat nombor 1. Hak lepas daripada sahabat hak wajib syurga 10 tu lah. Ni dia bicara panjang pula ni. Kemudian sahabat yang terbabit dengan peperangan Badar, peperangan Uhud, sahabat yang terbabit dengan bai'atul Ridwan, dia bai'ah Hudaybiyah. Dia ada pula hak ni berlebih kurang di antara para sahabat. Hak lebih kurang dia kan para sahabat pula. Dimulai dengan sahabat 10 tu dulu. Habis cerita sahabat, tabi'in, aulia, barulah kembali balik kepada kemudian yang tinggal segala malaikat. Gitu. Baru turun kepada dipanggil awamul malaikah. Hak malaikat yang kebanyakan habis baru turun kepada awamul bashar. Ni. Hak manusia di kalangan hak kebanyakan ni. Ada yang soleh. Ni kedudukan yang lebih kurang lah pulaknya. Jadi kalau ke pandangan yang muktamad, habis nabi-nabi turun kepada ru'asaul malaikah, ketua tu malaikat, turun kepada auliaul bashar, kekasih Allah di kalangan manusia, turun kepada awamul malaikah, malaikat hak banyak-banyak turun kepada awamul bashar, hak manusia hak kebanyakan dia, termasuk orang yang soleh apa semua. Ni hak tu hak pandangan yang muktamad. Ni dah kita ni tidak ni. Kemudian ketua-ketua malaikat bertistakat tu samalah. Kemudian ni pula ni yang tinggal segala malaikat, hak baki malaikat, hak makhluk yang paling banyak. Habis kalam malaikat, kemudian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka itu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berlebih kurang pula segala martabat mereka itu. Jadi sahabat ni lepas daripada sekalian para malaikat. Kemudian dia akan ceritalah pulaknya. Hak malaikat ni sahabat oleh lebih ni. Tajuk dia afdal sahabah. Tapi afdal sahabat ni pun di bawah daripada sekalian malaikat. Di bawah dia sekalian malaikat lah. Pada kitab kita ni. Paling mutamak tidak. Bukan kata sahabat, bukan kata tabi'in, orang yang sempat dengan sahabat. Tabi'in macam Imam Syafi'i yang sempat dengan orang yang sempat dengan sahabat. Sebab ketika lahirnya Imam Syafi'i tahun 150 tu sahabat sudah meninggal semua, tak ada dah. Yang sempat dengan sahabat adalah Imam Abu Hanifah, pengasas mazhab Hanafi, sempat dengan 6 orang sahabat. Ulama berkhilaf sama ada Imam Abu Hanifah sempat berguru ataupun tidak dengan baki sahabat yang 6 orang tu. Tapi saya nak ni Imam Abu Hanifah dipanggil tabi'un. Apa dia tabi'un? Orang yang sempat dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sempat dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6 orang Imam Abu Hanifah sempat dengan sahabat, 6 orang sahabat Nabi. Tapi ketika lahirnya Imam Syafi'i sudah tidak ada dah sahabat Nabi SAW. Jadi Imam Syafi'i dipanggil tabi'ut tabi'in, dia panggil tabi'ut tabi'in, orang yang sempat dengan sahabat Nabi. Imam Syafi'i dipanggil tabi'ut tabi'in. Sebab di kalangan sahabat tabi'un, tabi'in apa semua tu, dia ada kedudukan lah yang berbeza sebagaimana
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati al-qarnul ladzi yaluni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum. Ada riwayat khairul quruni qarni summa allazina yalunahum summa allazina yalunahum. Dia ada lebih kurang dari situnya. Nabi kata selebih-lebih kurun, selebih-lebih ummah aku adalah mereka yang satu kurung dengan aku. 100 tahun yang pertama. 100 tahun yang pertama kurun sahabah. Kemudian kurung yang mengikuti kurung aku, itu kurung tabi'un dan kurung tabi'in. Ni. Kemudian kurung yang mengikuti kurung aku. Jadi 3 kurung yang pertama lah yang diaku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 kurung yang pertama. 1 kurung 100 tahun, 2 kurung 200 tahun, 3 kurung 300 tahun lah. Pandak kurung. Sekarang ni kita berada di kurung yang ke-15. Kurung Hijri yang ke-15 sekarang ni. Kita berada di kurung yang ke-15. Dia satunya panggil kurung, satu dia panggil dekad tau. Dekad ni 10 tahun, bukan gitu? Kurun 100 tahun, 1 kurun. 200 tahun, 2 kurun. Kalau sebut dekad, dekad ni 10 tahun tau. Kalau kata merdeka sudah 6 dekad. Kenapa merdeka sudah 6 tahun, 60 tahun. Tu 6 dekad, 7 dekad ada. Dia lain. Kurun ni 100 tahun. Jadi 3 kurung yang pertama tu dipanggil di kalangan salafus soleh. Itu hak dijamin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia banyaklah timbul fahaman-fahaman yang terpesong. Lepas daripada 3 kurung yang pertama. Di situlah keluarnya kaedah sifat 20 untuk mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di 3 kurung yang pertama, solid semata-mata kembali pada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu balik pada sejarah lah. Tapi memang ada berlebih kurang hak antara 1 kurung dengan 1 kurung. Yang boleh lebih sekali kurung Nabi, kurung para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi di kalangan sahabat ni lah pula dia ada berlebih kurang pula. Tapi sahabat tabi'ut tabi'in turun kepada wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Habis wali-wali Allah barulah turun kepada malaikat hak ramai-ramai. Ni pandangan muktamad. Habis malaikat ramai-ramai barulah turun kepada awamul bashar, manusia hak ramai-ramai. Itulah pandangan yang muktamad. Dalam kitab kita ni bukan pandangan yang muktamad. Tengok tanda molek dalam kitab ni. Dia gitulah. Dia sebut satu-satu perkara, kita nyatakanlah mana pandangan yang muktamad, mana pandangan yang dhaif, gitulah. Sebab kalau ke dalam kitab kita ni kita pergi pada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lah. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu ni mana martabat dia lebih rendah daripada malaikat hak kebanyakan. Tu. Ada ni. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu selebih-lebih manusia selepas daripada para nabi. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu selebih-lebih manusia selepas daripada para nabi. Kalau ke manusia lah, kalau ke keseluruhan selepas daripada para nabi kena turun kepada kepala ketua malaikat dulu, baru turun kepada sahabat nombor 1 Sayyidina Abu Bakar. Kalau campur dengan sekalian makhluk, kalau cerita manusia saja, lepas daripada para nabi ada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Selepas bangkit sekalian nabi-nabi, selepas ditiup sangkakala yang kedua, bangkit sekalian nabi-nabi habis, manusia pertama-tama yang bangkit daripada alam barzah, alam kubur, yang bukan dari kalangan nabi, yang pertamanya adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia gitu. Ini kedudukan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi kalau kena kitab ni
Kemudian sahabat-sahabat termasuk Abu Bakar ni, dia letak martabat dia, kemudian daripada yang baki segala malaikat. Ni hak dalam kitab kita, hak Pati Paridah. Ini jalanan Imam Asy'ari, ini jalanan yang dhaif. Jalanan yang muktamad, jalanan Imam Maturidi. Berti setakat ketua-ketua malaikat tak turun kepada malaikat hak ramai-ramai, turun kepada auliaul bashar terlebih dahulu. Kekasih-kasih Allah di kalangan para manusia, di kalangan manusia. Barulah turun kepada malaikat-malaikat yang baki lagi, hak makhluk yang paling banyak sekali. Aku nak cerita pula dia kena sahabat ni. Manakah yang paling afdal? Afdal sahabat dan afdal sekali sahabat ialah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Uthman, kemudian Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mengikut aturan susunan khalifah pengganti Nabi ni. Kemudian 6 orang yang Nabi mengkhabarkan dengan tentu masuk syurga. Cukuplah 10 sahabat yang wajib syurga. Boleh turun kepada sahabat-sahabat yang lain. Wallahu a'lam. Ini pun di antara perkara yang wajib kita i'tiqad. Yang pertamanya kita wajib i'tiqad Nabi lah seafdal makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama yang wajib kita i'tiqad. Ini kitab Hidayatus Salikin. Kitab Hidayatus Salikin. Muka surat 15. Muka surat 15. Muka surat 15. Baris yang ke-6 daripada atas. Muka surat 15, baris ke-6 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka ada bukan baris yang ke-6, baris yang ke-4, baris ke-4 daripada atas, baris ke-4 daripada atas, baris ke-4 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan hendaklah engkau basuh kedua kakimu. Itu lebih daripada had yang wajib, hingga setengah betismu. Hingga setengah betismu. Komas itu. Hendaklah engkau basuh. Kita ada dang tau. Tak ada lah. Hak tebal pun tak ada dang. Hak nipis pun tak ada dang. Dan hendaklah engkau basuh kedua kakimu itu lebih daripada had yang wajib. Basuh lebih ni banyak mana lebih ni? Hingga setengah betismu. Habis itu. Hendaklah. Tadi tak ada dang. Kak Rumi ada tambah dang. Ada ke? Jadi kalau dam barulah munasabah tu. Sebab ni bicara lain pula ni. Hendaklah engkau basuh sekaliannya. Mana sekalian kaki kanan dan kiri 3 kali. Situ. Mana hak tu bicara lain-lain. Bicara sunat wuduk yang lain-lain. Yang dibicara sekarang adalah berkaitan dengan ketika basuh kaki,
hak wajibnya adalah hak wajibnya adalah sampai ke dua mata kaki ketika basuh kakinya. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh oleh kamu akan kaki-kaki kamu ilal ka'bain, hinggalah kepada dua mata kaki, dua buku lali. Dua mata kaki, dua buku lali. Dah dipanggil dua buku lali tau. Kita katok buku tu lali kita. Kan dia tak dia katok situ tu jadi faham tak? Ginilah macam kita katok lutut orang tu lah. Kita kan ambil benda, kita pun katok kepala lutut dia. Dia akan jadi apa? Jadi sengar ke apa panggil? Jadi lali ya tau. Jadi kalau dia katok tulang tu di buku lali tu, katok je lali. Kau tu panggil buku lali. Dan kita dipanggil dua mata kaki. Dua mata kaki, ada mata pula kakinya. Kita dua buku lali. Hak dalam kitab ni, dalam kitab ni mana? Dua mata kaki ke dua buku lali? Hak dahulu. Mana kitab kita ni? Dua mata kaki. Kemudian maka basuh kakimu yang kanan serta kedua mata kakimu. Dia panggil mata kaki. Kita biasa panggil buku lali. Jadi itu hak wajib. Kemudian kita basuh tu bukan setakat hak wajib, hingga setengah betih. Sampai setengah betih, sampai ke atas. Itu dipanggil apa tu? Tahjil dia panggil. Itu tahjil. Yang mana tahjil ni akan di hari akhirat akan ada nur, akan ada nur yang cerah sampai kepada tempat yang kita basuh hak lebih tu, sampai ke setengah betih, sampai ke setengah betih. Tapi yang paling akmalnya bukan setengah betih, sampai ke habis betih, nak rapat ke lutut. Tu nombor satu. Dan kitab ni hingga setengah betih. Hingga setengah je. Ada ni kan kita betih ni panjang kan betih ni. Hingga setengah betih sini ni. Tapi yang afdalnya bukan setakat setengah betih. Yang afdalnya basuh sampai ke habis betih tu. Tu hak paling akmal. Hak paling akmal. Kemudian kita nak dapat pahala sunat, basuh lebih ni bukan kata syaratnya mesti sampai setengah betih. Bukan. Maknanya kita lebih daripada buku lali naik ke atas sikit, itu pun boleh dah pahala basuh lebih. Boleh dah pahala basuh lebih. Sekarang hak kaki, dua mata kaki. Kita ketika basuh kaki sampai dua mata kaki, kita wajib kena basuh lebih daripada hak buku lali tu. Hak mata kaki tu. Faham tak? Hak mata kaki ngam-ngam daripada hak dia tu, ngam-ngam. Tapi ketika basuh kaki tu tak boleh basuh ngam-ngam. Dia kena basuh lebih sedikit. Setengah hong tak apa dah. Tu wajib. Saya sebut dah sebelum ni. Contohnya kita basuh muka daripada sebelah atas, sebelah bawah, sebelah kanan, sebelah kiri ada hak dia. Kita wajib kena basuh lebih sikit daripada hak dia. Kita basuh tangan sampai ke siku, siku hak wajib kena basuh lebih sedikit walaupun setakat setengah hun. Basuh kaki yang wajib sampai ke dua mata kaki, wajib basuh lebih sikit walaupun hanya setengah hun. Lepas daripada tu barulah jadi sunat. Lepas daripada tu barulah jadi sunat. Hak ni lah kalau saya sebut dah sebelum ni, kebetulan kita ada luka terbelah. Dah kira lah di selepas daripada hak muka ke, hak siku tangan ke,
hak buku lali mata kaki ke. Tapi tempat luka tu langsung tidak kena kawasan hak muka, tangan ataupun kaki. Tak kena langsung. Tapi dia duduk betul-betul di sempadan. Betul-betul di sempadan. Tapi bukan kawasan muka, bukan kawasan siku, bukan kawasan buku lali. Tapi ngam-ngam. Ada ni ngam-ngam. Tapi tak kena kawasan wajib. Tapi boleh tak basuh lebih sedikit daripada kawasan wajib? Nak basuh lebih macam mana sakit dalam situ, daging terbelah dah di tempat tu. Tak boleh basuh lebih sikit. Hak kawasan lain boleh basuh lebih sikit. Hak kawasan hak terbelah tak boleh lah. Wajib kena tayamum. Wajib kena tayamum, ganti tempat tu. Walah tempat yang terbelah tu langsung tak kena kawasan mukanya, langsung tak kena kawasan tangan sampai ke siku, langsung tak kena kaki sampai ke dua mata kaki. Tapi ketika membasuh hak wajib muka, hak wajib tangan sampai ke siku, hak wajib kaki sampai ke buku lali, basuh lebih sikit. Nak basuh lebih macam mana? Terbelah, nampak isi merah daging kitanya. Tak boleh basuh lebih, sakit. Basuh setakat boleh di kawasan anggota wudu. Basuh lebih tak boleh. Untuk lebih tak boleh tu ganti dengan tayamum. Ganti dengan tayamum. Walaupun itu bukan kawasan wajib ketika membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki. Tapi nak ceritanya, kita memang wajib kena basuh lebih sedikit daripada hak wajib. Kawasan muka hak wajib, kawasan tangan sampai ke siku hak wajib, kawasan kaki sampai ke buku lali hak wajib. Wajib kena basuh lebih sikit. Kena membasuh lebih banyak sikit lah. Boleh pada sunat lalu dah. Boleh pada sunat lalu dah. Tapi kalau nak comelnya, ketika basuh tangan tu biarlah sampai ke setengah apa kan? Setengah lengan ni. Basuh kaki biarlah sampai ke setengah betih. Tapi hak akmalnya, hak comelnya bukan setengah lengan, sampai ke bahu lah. Bukan setengah betih, habis betih lah. Itu bukanlah sempurna. Basuh lebih ketika membasuh tangan, ketika membasuh kaki. Ketika basuh tangan sampai ke siku, kita basuh sampai ke setengah lengan, boleh pahala sunat banyak dah tu. Setengah lengan ni jauh dah daripada kawasan wajibnya. Setengah lengan ni okey dah. Tapi nak comel lagi biar habis lengan. Kita basuh kaki hak wajib beres. Hak basuh lebih sikit memang kita basuh, naiklah ke atas. Naik ke atas sikit aja boleh pahala sunat dah. Naiklah sampai setengah betih. Lagi comel. Setengah betih pun daklah sehabis comel. Sehabis comel biar habis betih je. Badan ni. Kalau pakai baju, pakai seluar tak boleh nak buat. Dah pakai baju, kita sising lengan baju setakat mana je. Kalau pakai seluar, sising kaki seluar banyak mana je lipat kaki seluar tu. Sising ke lipat? Sing-sing ke sising ke apa? Hak lipat tu lah tangan baju dengan ni hujung seluar tu. Lipat sing-sing ke apa? Kita nak lipat banyak mana? Lengan baju nak lipat banyak tu keduk lah baju kita ni. Lengan panjang pula. Lengan pendek boleh lah. Lengan pendek boleh. Lengan pendek kan kalau macam t-shirt tu kan lengan pendek habislah. Lengan ni kita buka habislah. T-shirt kita sampai ke atas. Boleh basuh habislah lengan Kalau t-shirt lengan pendek. Tapi kalau baju kemeja lengan panjang, sama ke kalau pakai seluar. Pakai seluar kan bukan seluar longgo macam zaman dulu dah. Kan zaman dulu kan seluar bawah besar kan. Orang zaman sekarang ni seluar bawah tu dah besar dah. Kan jenis luar besar bawah tu kan zaman dulu tau. Zaman dulu hak pakai luar besar bawah tu memang masyarakat pakai gitu ke artis penyanyi dia pakai gitu? Kalau kita tengok dalam gambar tu, artis penyanyi hok zaman dulu dia pakai luar jadi besar dia punya kaki.
Ke orang ramai pun pakai seluar gitu kau. Ha? Dia panggil luar apa tu? Hak tu mudah lipat. Tapi kalau seluar sekarang kena pula seluar jing, oh tak boleh nak lipat banyak-banyak. Nak sapa ke lutut nak lipat biar betih boleh basuh sekalian. Terkadang tengok pun kata dia lipat lengan baju tu tak berapa nak lepas daripada hak siku. Kita nampak macam dia takut je, takut. Orang kerja jabat kan. Seperti dia takut je, takut kedut. Nanti nak masuk dalam pejabat pula. Nampak disayang je. Jadi dia lipat lengan baju tu, siku ni. Kira buat macam mana? Mana dia basuh tangan sampai ke siku tu biar basuh baju pun. Sebab dia lipat tak berapa nak lepas molek lah. Kalau kaki mudah je sebab dia hanya setakat 2 mata kaki je. Hak tangan ni sampai ke siku ni. Kalau pakai baju lengan panjang, baju kemeja lengan panjang, nak kena lipat betul benar lah. Kalau pakai baju lengan pendek, senang. Lengan pendek pula t-shirt memang senang. Lipat begitu je t-shirt. Baju lengan panjang kemeja biasa pula. Memang kalau lipat betul-betul, lepas diturung lipatan baju dia tu memang kedut lah. Lepas tu dia lipat. Ni tangan baju dia tu dia lipat gitu je. Tengok tu takut jadi buat macam mana masa dia basuh tangan. Kau orang jabat buat kerja mana? Ni nak biar siapa ke biar kalau lengan baju t-shirt tu biar habis lipat sampai ke atas, basuh tangan bukan setakat setengah lengan sampai ke habis lengan. Basuh kaki bukan setakat setengah betih, biar habis betih. Disunatkan tahjil dia panggil. Di hari akhirat akan bercahaya tempat tu. Di hari akhirat akan bercahaya tempat tu. Tempat yang mana hak kita basuh lebih tu. Tempat yang kita basuh lebih. Makna cerah di kawasan muka, di kawasan tangan, di kawasan kaki. Tetapi basuh lebih tu memang kita kok mana pun tetap boleh pahala sunat dah. Kita basuh muka pasti lebih daripada hak wajib tu, dah banyak pun memang dapat pahala sunat dah. Kita basuh tangan, kita akan berhenti di siku, memang kita naik tak sapa setengah lengan pun sapalah suku lengan ke, gitulah 1/3 lengan ke boleh pahala sunat dah. Kita basuh kaki pun memang kita akan naik sedikit, walaupun tak sampai setengah betih pun. Naik sedikit tu boleh pahala sunat dah. Sampai setengah betih, lagi comel. Hak lagi comelnya setengah betih, tidak. Yang lagi comelnya sampai ke habis betih. Sebagaimana sampai ke habis lengan ketika kita membasuh tangan sampai ke siku. Setengah sampai ke siku, biar habis sampai ke naik ke bahu, tak payah basuh bahu lah. Ketika basuh kaki biar habis betih kita basuh, bukan kata basuh sampai ke lutut, biar habis betih. Tu yang disunatkan. Selesai ni basuh basuh kaki kanan, basuh kaki kiri. Hendaklah engkau basuh. Hendaklah. Tu kata kalau ada dang tu baru comel. Hendaklah engkau basuh sekaliannya yang tersebut itu. Sekalian yang demikian itu. Sekalian yang demikian itu. Sebelum ni ada bicara ke tak? Berkomo-komo memang sebut 3 kali. Masuk air ke dalam hidung 3 kali disebut dah terdahulu. Basuh muka pun sebut dah 3 kali. Basuh muka 3 kali. Basuh tangan sampai ke siku 3 kali. Kemudian sapu kepala. Basuh tangan sampai ke siku disebut dah 3 kali. Mana disebut tiap-tiap satu bicara bab basuhan wuduk ni terus kepada 3 kali.
Kemudian sapu kepala, ada sebut tak 3 kali hak dahulu. Lepas basuh tangan sampai ke siku. Basuh tangan memang disebut 3 kali lepas dah. Kemudian sapu sekalian kepala. Kemudian sapu telinga. Oh, jadi sapu kepala, sapu telinga tidak disebut 3 kali. Kemudian sapu leher. Oh, ni hak sunat si pandangan Imam Ghazali, pandangan Imam Rafi'i, pandangan Syekh Ramli, pandangan mazhab Hanafi contohnya. Sapu leher tak ada sebut 3 kali. Jadi sapu kepala, sapu telinga, sapu leher tak ada sebut 3 kali. Basuh pergelangan tangan 3 kali disebut dah. Berkomor 3 kali, masuk air hidung 3 kali, basuh muka 3 kali, basuh tangan sampai siku 3 kali. Bermula daripada sapu kepala, sapu telinga, sapu tengkok tak sebut 3 kali. Kemudian berpindah pada basuh kaki. Hendaklah engkau basuh sekaliannya. Yang demikian itu 3 kali. Basuh ni kaki je lah. Kaki je lah. Dia sebut basuh Hendaklah engkau basuh sekaliannya. Yang demikian itu 3 kali. Basuh kaki 3 kali. Tapi dalam kitab kita ni sapu kepala, sapu telinga, sapu tengkok tak ada sebut 3 kali. Sebab yang sepakat ulama sunat 3 kali adalah ketika membasuh. Adapun ketika menyapu tidak disunatkan 3 kali. Itu jumhur kebanyakan ulama. Jumhur kebanyakan ulama hak sapu tidak disunatkan meniga. Meniga ni hak basuh. Basuh barulah sunat meniga. Kalau sapu tidak ada sunat meniga. Itu bagi kebanyakan ulama. Cuma dalam kitab kita ni tak sebut hak sapu tu sekali ataupun 3 kali, tak sebut. Tidak sebut dalam kitab kita ni. Sebab hak sapu khilaf ulama sama ada sunat meniga ataupun tidak sunat meniga. Hak sapu, bukan hak basuh. Hak basuh memang sepakatlah sunat meniga. Kalau hak basuh, dia sapu ni kalau jadi 3 dia jadi basah. Apabila basah tak panggil sapu dah, dia akan panggil basuh. Sebab itulah kebanyakan ulama dan juga dalam kebanyakan hadis yang disebut salasan 3 kali adalah pada ketika membasuh. Ketika menyapu, kebanyakan hadisnya tidak menyebut 3 kali. Kebanyakan hadis tidak menyebut 3 kali. Nabi basuh muka salasan, sahabat cerita. Nabi basuh tangan sampai ke siku salasan, sahabat cerita. Tapi ketika hadis wa masaha ra'sahu, dan menyapu oleh Nabi akan kepala Nabi. Menyapu oleh Nabi akan kepala Nabi, sahabat tidak cerita salasan. Barulah pergi kepada membasuh kaki. Sahabat pun sebut salasan 3 kali. Jadi hak sapu nak sahabat tak sebut 3 kali dalam kebanyakan hadis. Dalam kebanyakan hadis. Cuma ada beberapa hadis sahaja yang menceritakan bahawa Nabi sapu kepala, sahabat menceritakan 3 kali. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman. Ada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman, Nabi wa masaha ra'sahu salasan, menyapu oleh Nabi akan kepalanya salasan 3 kali. Hadis sahih. Tapi kebanyakan hadis tak sebut. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Uthman sebut 3 kali. Tetapi dalam mazhab Syafi'i, walaupun
tak banyak hadis yang menceritakan Nabi sapu 3 kali, tapi walaupun beberapa hadis, tapi hadis yang sahih, maka diamalkan dalam mazhab Syafi'i. Sapu kepala, sapu telinga, sunat meniga juga. Sunat meniga juga. Walaupun jumhur kebanyakan ulama tidak ada meniga ketika menyapu kepala dan menyapu telinga. Selain daripada yang diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali, dalam hadis-hadis lain, contohnya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Nabi wa masaha ra'sahu salasan wahidatan marratan wahidatan. Dan menyapu oleh Nabi akan kepada Nabi sekali. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Zaid dan hadis oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Hak diriwayatkan oleh Sayyidina Uthman je, wa masaha bi ra'sihi salasan. Dia gini, sahabat menceritakan Sayyidina Uthman menyapu kepalanya 3 kali, wa masaha bi ra'sihi salasan, dan menyapu oleh Sayyidina Uthman akan kepala 3 kali. Summa qala, kemudian berkata Sayyidina Uthman, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala misla zalika, melihat oleh aku akan Rasulullah melakukan seumpama demikian. Jadi sahabat menceritakan Sayyidina Uthman sapu kepala 3 kali, kemudian Sayyidina Uthman menyatakan, aku melihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan demikian. Jadi walaupun tak banyak hadis menceritakan sapu kepala 3 kali, tapi mazhab Syafi'i terimalah sebab itu hadis yang sahih. Cuma kebanyakan ulama memilih kebanyakan hadis, termasuk hadis riwayat oleh Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu dan riwayat oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menceritakan Nabi wa masaha ra'sahu marratan wahidah, dan menyapu oleh Nabi akan kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali. Tapi dalam kitab kita ni tak sebut. Basuh kaki memang 3 kali. Daripada bermula basuh pergelangan tangan, berkomor, masuk semua 3 kali. Basuh muka 3 kali, basuh tangan sampai siku 3 kali, sapu kepala, sapu telinga, sapu leher, sapu tengkok. Dan kitab ni tidak sebut sekali pun tak sebut, 3 kali pun tak sebut. Ni balik kepada basuh kaki. Hendaklah engkau basuh sekalian yang demikian itu, mana sekalian kaki kanan dan kaki kiri 3 kali. 3 kali. Basuh kaki memanglah. Tambahan pula dia bila sebut sapu memang sekali belaka. Contohnya sapu atas kasut muzah, sapu air atas kasut khuf, ganti basuh kaki dengan syarat-syarat dia lah. Dia ada kasut muzah, kasut khuf dia panggil. Orang pergi Mekah dia beli kasut tu, kasut yang dibuat daripada getah. Kasut tu umpama stokeng lah kalau kita tengok kau, tapi dia daripada kulit. Stokeng tak boleh jadi sebagai ada sapu. Jawrak dia panggil. Stokeng tu tak boleh nak buat sapu jawrak tu. Tapi mazhab Hanafi pakai stokeng pun boleh sapu juga. Mazhab Hanafi sejuk tempat tu, pakai stokeng mengikut syarat dia. Ketika berwudu, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, kaki sapu je atas stokeng, tak basuh kaki. Itu pandangan mazhab Hanafi. Stokeng jawrak tu pun boleh dah. Itu mazhab Syafi'i tak boleh. Dia kena umpama kasut yang boleh berjalan pergi mari, macam kasut muzah tu lah. Walaupun kasut muzah tu dibuat seumpama stokeng, dipakai kasut muzah, kemudian dibubuh kasut sebenar di luar, tak apa dah. Tapi ketika kita sapu atas kasut muzah sekali, memang masalah itu sekali, memang sekali. Contoh lagi kita sapu
apabila ada pembalut di anggota wuduk, apabila ada pembalut di anggota wuduk, kita basuh dengan air anggota wuduk yang comel, kemudian atas pembalut yang ada di anggota wuduk kita wajib sapu dengan air sekali. Sapu dengan air, bukan basah. Kita basuh tangan, kita sapu tangan basah atas pembalut tu. Bukan kita basahkan pembalut, bukan. Kita basuh tapak tangan kita, kita sapu atas pembalut tu di anggota wuduk tu. Berapa kali? Sebut sapu sekali. Memang sekali. Kita bertayamum, sapu debu di muka. Kita bertayamum, sapu debu di tangan. Sekali lah sapu. Jadi bila sebut kata sapu ni memang kebanyakan sekali. Melainkan ketika berwuduk dalam mazhab Syafi'i kita, sapu kepala, sapu telinga sunat 3 kali. Tapi kebanyakan ulama, kebanyakan mazhab, sapu kepala, sapu telinga hanya sekali sahaja. Tidak ada meniga. Tidak ada meniga. Tapi dalam kitab kita ni tak sebut ni. Sapu telinga, sapu kepala, sapu telinga, kemudian sapu tengkok. Dalam kitab kita ni memang sebut sapu tengkok, tapi tidak sebut berapa kali. Boleh basuh kaki sunat 3 kali. Kalau kita basuh anggota wuduk sekali ataupun 2 kali, maka hukumnya adalah makruh. Cukup 3 kali, tambah yang keempat, hukumnya makruh juga jikalau air sendiri. Kalau air wakaf, hukumnya haram. Basuh kali yang keempat kalau air wakaf. Sehingga kan kalau air wakaf tu air yang tidak luwak, kita basuh yang keempat pun tidak luwak. Air wakaf tu tak luwak. Mana air wakaf tak luwak, walaupun kita basuh yang keempat, yang kelima, kita basuh muka dalam koloh, kita basuh tangan sampai ke siku dalam koloh, kita basuh muka di keempat, kita basuh tangan sampai siku kali yang keempat, luwak tak air koloh? Luwak macam mana? Air koloh tu masuk dalam koloh semula. Kan kita basuh muka sekali, air masuk dalam koloh pula. 2 kali, 3 kali, 4 kali, air ke mana air? Masuk dalam koloh juga. Sekali pun haram juga. Pada satu pandangan. Pada satu pandangan, tak haram dah lah. Yang keempat pun makruh je. Kenapa? Sebab yang keempat tu tak luwak pun air kolohnya. Itu satu pandangan. Kalau menggunakan air pahit, tu memanglah waktunya air luwak sangat lah. Maknanya kalau yang keempat saja, kalau air tu air wakaf, hukumnya adalah haram. Kalau air di rumah itu sendiri, hukumnya adalah makruh. Jadi macam mana orang yang menggunakan air wakaf berlebihan ketika berwuduk yang dihukumkan makruh kerana penyakit waswas. Dia penyakit waswas ni di lain cerita. Orang penyakit waswas ni dia tak kira hukum. Haram ke tak haram ke dia langgar je. Sebab orang penyakit waswas ni orang yang sudah mengikuti waswas yang digoda oleh syaitan. Dia ikut syaitan dah. Dia tak ada hukum dah orang waswas ni. Haram tu awak menggunakan air wakaf banyak ketika membasuh muka, ketika membasuh tangan sampai siku. Dia tak kata apa dah kitanya, walaupun kita kata haram pun. Sebab apa? Tak ada hukum dah dia je. Macam orang waswas semayang tu lah. Apa awak ni takbir seumpama tu, orang di sebelah terganggu dengan takbir kuat awak tu, dia tak peduli. Haram ganggu orang solat, dia tak ada hukum. Dia langgar dah. Sebab apa? Was-was daripada syaitan. Ikut syaitan kau tak ada hukum kan? Bila ikut syaitan ada hukum. Rupanya ambil wudu. Wudu hak syariat wudu mana? 3 kali je syariat. Yang keempat, yang kelima tu was-was. Tu syaitan dah tu. Bukan syariat dah.
Tapi penyakit ni orang yang sudah makan di syaitan, apa boleh di syaitan. Haram tu tak kira. Habis hari dia lembang ke dia. Nak selesai berwuduk je. Air sini di rumah hukumnya makruh kerana membazir. Membazir makruh je. Tak jadi haram. Tak jadi haram. Makruh. Kan biasa kadang-kadang kan air sendiri guna berlebihan. Orang kita guna banyak berlebihan. Basuh pakaian ke, basuh pinggang ke. Banyak kita basuh berlebihan. Bazir belaka tu. Tapi dah air mudah, tak payah timba dalam telaga. Dah banyak kita membazir. Tak pernah dengar dah radio. Air dibazirkan. Satu Malaysia ni banyak mana air dibazirkan? Kan ada kan? Air dibazirkan tu. Kalau haram, habislah makruh. Macam contoh-contoh. Dia buka ke api banyak-banyak. Tak ada guna pun, tak ada seorang pun orang. Buka kipas, tak ada seorang pun orang kat kipas. Dia panggil apa tu? Membazir, makruh. Tak kata haram. Ada ni. Tapi makruh ni jangan buat. Amalan syaitan membazir tu. Tapi jangan mudah-mudah letak hukum haram. Yang mudah-mudah letak hukum haram. Kadang-kadang dalam masjid sendiri pun, kadang-kadang kipas berlebihan. Orang tak ada apa. Orang keluar masjid dia tak peduli. Taklah nak kata nak pergi tutup ke, tak. Petugas masjid ada dah. Petugas masjid ada tutup. Orang keluar habis dah. Kipas banyak. Orang tak peduli. Petugas ada dia kata. Petugas tu nak tutup sebab kita ada lagi situ. Bila kita tinggal kita tutup lah. Jadi kalau basuh lebih daripada 3 kali, yang keempat, yang kelima, hukumnya makruh jikalau kita masih lagi niat sebagai wuduk. Kalau kita niat sebagai wuduk. Kalau kita tak niat sebagai wuduk, tak makruh. Yang saya bicara dahulunya ketika membasuh muka. Kita basuh muka 3 kali. Selesai dah basuh muka. Tapi kenapa masalah kita basuh muka? Muka kita panas. Muka kita panas. Mana? Panas so'uh pun panggil. Panas. Jadi maknanya kita basuh muka 3 kali tu, okey, selesai dah wuduk kita. Tapi kita masih letak muka bawah pahi. Kita masih lagi gosok muka. Lama teh basuh muka. Dah. Panas. Pasal panas muka. Jadi dia basuh lebih dah tu. Tak makruh sebab dia tak niat sebagai wuduk. Tapi tu air wakah digunakan tu haram ke tak? Kalau yang keempat sebagai wuduk makruh haram. Hak ni tak haram sebab ini bukan makruh. Dah dibasuh tu bukan wuduk. Air wakaf masjid ni bukan untuk berwuduk je. Ke air wakaf masjid untuk berwuduk je? Dah. Kita nak basuh tangan, tangan kita kotor, kita nak makan di masjid, kita basuh tangan. Memang diwakafkan untuk kegunaan umum, bukannya untuk berwuduk. Disediakan bilik mandi, makna air wakaf tu boleh digunakan untuk mandi. Dan apa bezanya kita berwuduk kali keempat? Hak tu syarak larang. Itu syarak larang waktu yang keempat. Hak Nabi kata faman zada au naqasa faqad asaa wa zalama. Nabi kata siapa yang basuh lebih 3 kali, siapa yang basuh kurang dari 3 kali, maka telah jahat dia. Nabi kata dia telah zalim dia. Waktu Nabi larang waktu basuh yang keempat. Hukumnya makruh, air wakaf jadi haram. Air wakaf di masjid bukan hanya untuk berwuduk. Kita nak basuh muka panas, tak apa. Nak mandi pun boleh sebab dia sedia tempat bilik mandi je. Dia bezalah. Mana walaupun dia masih lagi guna air wakaf masjid, tapi dia basuh muka kali yang lebih hari ketiga dah. Tapi niat dia bukan wuduk. Niat dia untuk menghilangkan panas di muka umpamanya. Maka tak makruh sebab itu bukan wuduk. Contohlah kita basuh kaki 3 kali. Selesai dah. Tapi kita rasa kaki kita ni berasa macam takut ada lagi tinggal hitam-hitam di tapak kaki ni. Kita basuh lagi kaki kita tu.
untuk menghilangkan hitam di tapak kaki tu, kemungkinan lah. Maka tu tak makruh sebab bukan niat sebagai wudu. Sebab ada orang basuh kaki naik masjid lepas dia basuh kaki, di tapak kaki dia tu macam cok dah dia. Tapuk, hilang tak hilang di kapek. Di masjid luar tu nampak kaki. Kaki siapa tu boleh cek dah. Cek dia punya. Tak ada dah. Dia kalau tangan baru ada cok jari tau. Kalau cok jari kaki ada. Ada semua masjid. Kaki orang pijuk. Ni kaki orang pijuk Dia basuh kaki tapi dia tak gosok, tak gahar. Dia bukan basuh kaki, dia basuh kaki. Kita kalau kaki kering, walaupun tak berapa bersih, kotoran di kaki tidak akan melekat di latar. Tapi kalau kotoran di kaki, kita basuh dengan air tapi kita tak gosok, kita hanya basuh kaki, kotoran tu akan keluar, maka akan melekat di latar yang kita pijuk. Ada pasien tu, dia bukan basuh kaki, dia basuh kaki, dia buka pahit, dia bubuh kaki, dia iling kaki bawah pahit, dia pusing kaki, gosok tidak. Lepas tu dia pijuk atas mozaik, nampak kotor di kaki dia lekat di mozaik. Sebab dia tak basuh kaki. Basuh kaki kena gosok. Ni kalau kita katalah dia basuh kaki 3 kali sesudah wudu, tapi dia rasa tak puas hati, berasa di tapak kaki tu ada kotor, dia pun gahar pula. Lebih 3 kali tak makruh sebab dia bukan kosak sebagai wudu. Kalau kosak wudu barulah melebihi 3 kali hukumnya adalah makruh. Mengurangi 3 kali hukumnya adalah makruh. Kena buat 3 kali. Basuh 3 kali, sapu kepala, sapu telinga, sapu tengkok. Pandangan muktamad mazhab Syafi'i 3 kali juga. Kebanyakan mazhab hanya sekali kalau sapu. Sapu hanya sekali. Tapi basuh 3 kali jangan kurang. Basuh kaki sekali, berhenti dah. Hukumnya makruh. Dia basuh kaki sekali, dia basuh kaki kali yang kedua, dia pun berhenti. Setakat 2 je, makruh lagi. Sebab apa? Sebab tak cukup 3. Dia makruh ni kerana tak cukup 3. Dia basuh kaki sekali. Apa hukum dia? Wajib, sebab ini rukun wudu. Basuh kaki sekali adalah rukun wudu wajib. Basuh kaki sekali tu boleh pahala wajib, sebab itu rukun wudu. Kemudian dia terus berhenti setakat sekali, maka makruh. Tadi kata wajib, boleh pahala wajib. Memanglah wajib sebab dia rukun wudu. Basuh kaki sekali memang boleh pahala wajib, tapi berhenti setakat sekali, kenapa kata makruh? Dah kata boleh pahala wajib. Boleh pahala wajib di sebuah rukun wudu, makruh kerana berhenti setakat sekali. Dia gitu. Faham tak ni? Makruh kerana berhenti setakat sekali. Sama juga dia basuh kaki kali yang kedua, maka basuh kaki yang kedua boleh pahala sunat. Dia basuh kaki kali yang kedua boleh pahala sunat. Tiba-tiba dia berhenti setakat 2 je, dia tidak melengkapkan 3, maka makruh kerana tidak melengkapkan 3, tapi boleh dapat pahala sunat kerana basuh kaki kali yang kedua. Jadi basuh kaki kali pertama tetap dah boleh pahala wajib, tapi berhenti setakat pertama hukumnya makruh. Hak wajib itu boleh pahala wajib kerana basuh kali pertama adalah hukum wudu. Makruh kerana hanya basuh sekali. Dia pun tambah lagi basuh kaki kali yang kedua, boleh pahala sunat tak? Basuh kali kedua tu sunat. Tiba-tiba dia berhenti setakat 2, makruh juga. Makruh kerana berhenti setakat 2 tidak melengkapkan basuhan 3 kali. Gitu. Anak sempurna 3 kali. Melainkan yang tak makruhnya kita tinggal meniga kerana kita nak kejar semai jemaah. Orang semayang dah, kita baru sapa. Maka secepat mungkin basuh muka sekali, basuh tangan sekali, sapu kepala, basuh kaki sekali. Sebab apa? Sebab kita nak utamakan kejar solat berjemaah, maka tak makruh dah tu. Tak makruh kita buat sekali-sekali. Jangan pula kita sapa lambat. Lepas tu nak basuh 3 kali, lepas tu macam mana solat jemaah? Sempat ke tak? Biar tak sempat pun, nak sempurnakan wuduk ada kejar main jemaah.
Ketika tu sunat kita basuh sekali-sekali saja, sebab lebih utama kita kejar untuk dapat solat berjamaah. Jangan betul benar gitu. Yang jadi betul benar kita ni kan 3 kali. Tak kira suasana macam mana pun 3 kali. Tengok jugalah. Lewat dah. Orang nak sudah sampai jemaah. Sekali sudah lah. Biar boleh berjemaah. Ni nak wi macam biasa juga. Hak macam biasa tu hak tak ada kerana. Buatlah meniga. Dan ada kalau kerana nak cepat, maka sunat tinggal meniga. Hanya buat sekali-sekali sahaja, sebab lebih utama segerakan untuk dapat solat berjamaah. Maka bila selesai engkau daripada mengambil air sembahyang, maka angkatkan kepalamu ke langit dan baca olehmu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini pergi pula kepada bacaan-bacaan doa selepas daripada selesai berwudu, yang mana disunatkan angkat pandangan mata ke langit. Sunat angkat pandangan mata ke langit walaupun kita tak nampak langit, sebab ditutupi dengan atap sekalipun, tetap kita sunat angkat kepala ke langit ketika berdoa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.